Okey, bertemu kita lagi dalam perbincangan topik-topik fokus SPM 2020-2021. Okey, topik fokus kali ini cikgu akan tekankan tentang tema 10. Okey, tema 10 kita tahu tema 10 berkaitan dengan bab 1 tingkatan 5 dan bab 2 tingkatan 5. Tetapi hari ini cikgu akan fokus tentang bab 1. Walaupun SPM 2019 dah keluar tentang bab 1 ini, tetapi pelajar jangan lupa bab 1 ni masih lagi kita anggap penting kerana masih ada lagi topik-topik yang belum keluar. Apakah topik-topik yang belum keluar tersebut? Nanti cikgu akan terangkan satu-satu selepas ini. Okey, bab 1 tajuknya ialah kemunculan dan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Okey, apa yang akan kita bincangkan dalam fokus bab 1 ini? Okey, yang pertama ialah imperialisme. Okey, dalam imperialisme ini apa yang kita tekankan adalah maksud, faktor-faktor dan kesan. Okey, yang kedua ialah birokrasi barat. Okey, apa yang kita cari dalam bab ini ialah, dalam subtopik ini ialah ciri-ciri umum, perubahan pentadbiran dan kesan. Dan yang ketiga, yang ni yang paling kita tekankan iaitu Thailand. Di Thailand kita akan tekankan tentang pembaharuan Mongkut dan Chulalongkorn. Bagaimana ia berjaya kekalkan kemerdekaan dan peranan pemimpin. Dan satu lagi dalam bab 1 ini kita akan fokuskan tentang perkembangan nasionalisme, iaitu tahap pertama dan kedua. Apa itu ciri-ciri tahap pertama dan tahap kedua? Dan seperti biasa kita akan fokuskan di Thailand, Filipina dan Indonesia. Okey, di sini kita akan tengok dari segi kejayaan, kegagalan dan kesan. Okey, apa imperialisme? Maksud imperialisme ialah dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya demi kepentingan tertentu. Apa kepentingan tertentu tersebut? Kepentingan tertentu tersebut ialah dari segi politik dan ekonomi. Ia berlaku semenjak zaman Empayar Yunani dan Rom lagi, dan imperialisme moden bermula sejak abad ke-15 di mana kuasa-kuasa barat menguasai wilayah-wilayah di Amerika Latin, Afrika dan Asia. Okey, apakah faktor imperialisme? Yang pertama adalah kedudukan strategik. Kedudukan Asia Tenggara yang strategik. Yang kedua, tanah yang subur sesuai untuk semua jenis pertanian. Seterusnya, kawasan Asia Tenggara ni kaya dengan bahan mentah. Yang keempat, pasaran baru hasil perkilangan di barat. Maknanya barat nak kawasan baru untuk memasarkan barang siap mereka. Yang seterusnya adalah penggunaan kapal berkuasa wap dan pembukaan terusan Suez 1869, di mana kapal berkuasa wap ni dapat membawa barang yang banyak, dan pembukaan terusan Suez boleh memendekkan perjalanan. Dan seterusnya perkembangan telegraf dan pos. Seterusnya, faktor imperialisme ialah persaingan antara kuasa-kuasa barat. Dan seterusnya, terakhir adalah slogan beban orang putih. Ini adalah faktor-faktor imperialisme.
Barat di Asia Tenggara. Ciri-ciri umum birokrasi Barat. Yang pertama ialah penubuhan kerajaan pusat hasil penyatuan wilayah-wilayah di tanah jajahan. Ciri yang kedua pula ialah pelantikan Gubernur Jeneral sebagai ketua pentadbir di tanah jajahan. Ciri yang ketiga ialah pelaksanaan pentadbiran melalui biro atau jabatan. Yang keempat ialah pelantikan pegawai barat sebagai ketua biro, dan yang kelima ialah pengenalan undang-undang barat. Okey, kita boleh lihat contoh-contoh soalan berkaitan bab 1. Kita lihat contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan bab 1. Okey, dalam peperiksaan seperti mana yang semua dah tahu, kertas 2 mempunyai dua bahagian, iaitu bahagian struktur dan bahagian esei. Bahagian struktur diperuntukkan 10 markah, manakala bahagian esei diperuntukkan 20 markah. Okey, di sini soalan struktur yang ditanya adalah berkaitan dengan imperialisme di Asia Tenggara. Jadi kita tahu ini adalah bab 1. Okay, baca elok-elok soalan, dan perkara pertama yang perlu kita ambil perhatian adalah apa, anak-anak? Okey, cari kata kunci soalan. Boleh? Kata kunci soalan di sini. Di mana? Okey, tengok soalan A. Apakah maksud imperialisme? Okey, kata kunci soalannya ialah maksud imperialisme. Bila dapat macam ni, tengok markah yang diperuntukkan berapa? Markahnya adalah 2 markah. Okey, soalan B pula, apakah faktor yang mendorong imperialisme barat di Asia Tenggara? Okey, kata kunci dekat sini ialah faktor. Faktor yang mendorong imperialisme barat di Asia Tenggara. Berapa markah, anak-anak? Markahnya ialah 4 markah. Dan soalan C, jelaskan persiapan yang perlu dilakukan untuk mempertahankan negara kita dari sebarang bentuk penjajahan bila pada masa hadapan. Soalan di sini dia nak kita persiapan yang perlu dilakukan. Untuk apa? Untuk mempertahankan negara. Markahnya adalah 4. Soalan C, anak-anak, jangan lupa soalan C kebiasaannya ada soalan kebat. Dan soalan kebat sayang kalau tak jawab, sebab markah yang diperuntukkan adalah tinggi. Jangan sesekali tinggal kosong. Boleh? Okey. Lepas ni kita tengok contoh jawapan dalam soalan yang diberi. Okey, soalan yang pertama, soalan A, maksud imperialisme. Maksud imperialisme, dan markah yang diperuntukkan adalah 2 markah. Okey, di mana jawapan dia? Okey, imperialisme ialah dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah negara lain demi kepentingan tertentu seperti ekonomi. Dah dapat berapa markah? 5 markah. Dan markah penuh yang diperuntukkan adalah 2 markah. Boleh? Senang je kan?
Seterusnya soalan B. Apakah faktor yang mendorong imperialisme Barat di Asia Tenggara? 4 markah. Anak-anak jangan lupa kata kunci soalan. Faktor yang mendorong imperialisme 4 markah. Jadi barulah kita boleh jawab soalan ini. Jawapannya cikgu dah letak. Faktor yang mendorong imperialisme Barat di Asia Tenggara ialah kawasan Asia Tenggara yang kaya dengan bahan mentah. Revolusi perindustrian yang tercetus di Eropah dapat memenuhi keperluan bahan mentah secara konsisten. Selain itu, sistem pengangkutan dan perhubungan yang baik seperti penciptaan kapal berkuasa wap juga dapat memudahkan pelayaran. Di samping itu, bahan muatan yang lebih banyak dapat diangkut dengan kapal yang bersaiz besar. Seterusnya, persaingan antara kuasa-kuasa Barat, iaitu mereka berlumba-lumba untuk mendapatkan tanah jajahan. Bertambah tanah jajahan, semakin bertambah kekayaan, sanjungan dan kekuatan bagi mereka. 4 markah. Seterusnya soalan last sekali. Jelaskan persiapan yang perlu dilakukan untuk mempertahankan negara kita dari sebarang bentuk penjajahan pada masa hadapan. Kata kunci soalan persiapan. Untuk mempertahankan negara, berapa markah? 4 markah. Jawapannya cikgu dah sediakan. Jawapannya ialah persiapan yang perlu dilakukan untuk mempertahankan negara kita daripada sebarang bentuk penjajahan pada masa hadapan ialah dengan memperkukuhkan perpaduan bangsa. Jadi secara tak langsung negara kita akan kuat. Seterusnya, mengekalkan hubungan baik dengan negara luar. Tidak mewujudkan persengketaan dengan mana-mana negara luar. Kita juga perlu mengelakkan prasangka terhadap negara luar. Selain itu, perlu memperkuatkan barisan pertahanan negara dan juga mempertingkatkan pertahanan negara. Dapat 6 markah, tapi markah penuh berapa? 4. Seterusnya, kita lihat pula soalan esei. Pengenalan sistem birokrasi Barat di Thailand berbeza daripada negara lain di Asia Tenggara kerana sistem tersebut diperkenalkan oleh raja-rajanya sendiri, iaitu Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn. Itu stimulus untuk soalan ini. Soalan ini ada 3 pecahan. Soalan yang pertama, jelaskan sistem birokrasi Barat yang dilaksanakan oleh tokoh-tokoh tersebut. B. Pemodenan dalam pentadbiran yang dilaksanakan oleh pemimpin Thailand telah berjaya mengekal kemerdekaan negaranya. Beri pendapat anda. C. Sejauh manakah kebijaksanaan pemimpin memainkan peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan negara? Soalan esei. Dan bagaimana kita nak menjawab? Pecahan yang pertama. Jelaskan sistem birokrasi Barat yang dilaksanakan oleh tokoh-tokoh tersebut. Siapa tokoh-tokoh tersebut? Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn. Sistem birokrasi Barat. Berapa markah? 4 markah. Jom kita lihat jawapannya. Sistem birokrasi Barat yang dilaksanakan oleh Raja Mongkut ialah, ni Raja Mongkut dulu, melantik 80 orang penasihat Barat untuk mengetuai pelbagai jabatan dan melatih pegawai tempatan.
Okey, manakala Raja Chulalongkorn pula memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah, Majlis Mesyuarat Tertinggi dan Kabinet Menteri. Majlis Penasihat Rendah dan Majlis Mesyuarat Tertinggi menasihati Raja dalam pentadbiran. Kabinet Menteri pula mengetuai kementerian. Seterusnya menukar Raja berkuasa mutlak kepada Raja berperlembagaan. Di sini sahaja dah dapat 3, 6, 7 markah. Tapi berapa markah diperuntukkan? 4. Jadi calon ini mendapat 4 markah penuh. Seterusnya soalan B. Pemodenan dalam pentadbiran yang dilaksanakan oleh pemimpin Thailand telah berjaya mengekalkan kemerdekaan. Beri pendapat anda. Okey, dia nak pemodenan dalam pentadbiran. Okey, berapa markah? 8 markah. Okey, jawapannya ialah pada pendapat saya, pemodenan dalam pentadbiran yang dilaksanakan oleh pemimpin Thailand telah berjaya mengekalkan kemerdekaan negara kerana pentadbiran moden yang cekap dan berkesan diperkenalkan. Selain itu, kuasa barat tiada alasan untuk campur tangan kerana pemimpin Thailand telah menggunakan kepakaran negara barat serta melantik 80 orang penasihat barat untuk mengetuai jabatan dan juga melatih untuk mengetuai pelbagai jabatan dan untuk melatih pegawai-pegawai tempatan. Penubuhan pelbagai jabatan dapat melecehkan pentadbiran seperti jabatan kasta, polis, tentera, keuangan. Muncul golongan pentadbir mempunyai kedudukan birokrasi moden berdasarkan tahap pendidikan. Sistem raja berperlembagaan yang diperkenalkan turut mendapat sokongan dari rakyat. Okey, 2, 4, 6, 8, 9. Markah penuh adalah 8. Jadi calon ini dapat 8 markah. Dan seterusnya soalan C. Sejauh manakah kebijaksanaan pemimpin memainkan peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan negara? Okey, soalan kebat 8 markah. Kebijaksanaan pemimpin dalam mempertahankan kedaulatan. Okey, macam mana nak jawab? Kebijaksanaan pemimpin memainkan peranan kebijaksanaan pemimpin memainkan peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan negara. Pemimpin perlu menekankan kepentingan ilmu pengetahuan, menggalakkan rakyat menguasai pelbagai kemahiran seperti ICT, bidang sains dan teknologi. Pemimpin perlu mewujudkan suasana aman dan harmoni dalam negara seperti menjamin kestabilan politik dalam negara. Selain itu, pemimpin perlu mengukuhkan perpaduan dengan menjaga kebajikan setiap kaum supaya dapat mengelakkan pergaduhan dan perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat. Pemimpin juga perlu memantapkan pentadbiran dengan menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara luar. Pemimpin haruslah meningkatkan ekonomi dengan menarik lebih ramai pelabur asing melabur
Di negara kita, oleh itu, kebijaksanaan pemimpin memainkan peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan negara. Okey, berapa markah calon ini dapat? 2, 4, 6, 8, 10. Markah penuh adalah 8. Okey, tak susah kan? Senang. Okey, cikgu harap anda juga dapat menjawab dengan baik. Okey, dah habis. Terima kasih semua kerana menonton perkongsian cikgu ini. Cikgu harap calon-calon SPM dapat menjawab SPM dengan lebih baik. Dan cikgu harap sesiapa yang belum subscribe channel cikgu, sila buat demikian, tanda sokongan terhadap cikgu. Okey, kita jumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Assalamualaikum dan bye.